Al-Fatihah, dan bagi yang bukan beragama Islam boleh baca doa ikut bacaan masing-masing ya. Al-Fatihah. Okey, sekali lagi Assalamualaikum, selamat pagi semua, selamat sejahtera. Okey, kepada semua rakan-rakan yang hadir pada pagi ini, selamat datang ke sesi Kupi-Kupi Akib 2022, siri yang pertama. Okey, saya fikir mungkin rata-rata di sini semua rakan-rakan akademik kan, pensyarah. Okey, yang terlibat secara langsung lah kan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, yang mana kita tahu tugas hakiki kita selain research, kita perlu buat teaching kan, mengajar. Jadi bila cerita tentang pengajaran ini, okey, kalau kita ikut sistem OBE kan, ia lebih bertumpu kepada outcomes kan, kepada students. It's no longer going traditional di mana kita hanya lihat grade sahaja, tetapi kita lebih fokus kepada outcomes, what the students will learn kan from your class lah. Jadi untuk mencapai outcomes yang kita target itu melalui course learning dan sebagainya, tidak mudah kan. Jadi melibatkan pelbagai kaedah dan cara untuk memastikan bagaimana pelajar kita ini betul-betul ada motivasi, betul-betul enjoy kan attending our lectures. Betul tak? Okey, kita tak nak sekadar kita bagi grade tetapi sebenarnya kosong saja kan. Dia dapat A tetapi kita tak tahu sama ada dia betul-betul belajar apa yang dia belajar dalam kuliah, ataupun sama ada dia betul-betul ada motivation untuk uh, belajar apa yang kita semua telah berikan dalam kuliah lah. So it's actually quite a challenging task lah to ensure and to instill the motivation for our students kan. Jadi sebenarnya when talk about teaching and academic excellence kan, ini berkaitan dengan teaching and academic excellence. Sebenarnya banyak kaedah yang kita boleh lakukan lah kan, dan saya percaya dan saya tahu ramai rakan-rakan pensyarah di sini sebenarnya kreatif dan aktif dalam membuat pelbagai kaedah penilaian ataupun assessment method. Ada yang gunakan blended learning secara fizikal ataupun online kan. Ada yang menggunakan pelbagai alternative assessment dan sebagainya. Cuma mungkin ada beberapa juga rakan-rakan pensyarah yang mungkin tidak begitu jelas kan apakah kaedah yang sesuai, apakah cara-caranya untuk make sure kelas kita tu ada engagement with our student dan sebagainya. Jadi itulah fungsi kita di PPKA ni, melalui Akib. Ini nama dia Kupi-Kupi Akib kan. Jadi apa itu Akib? So Akib itu, kalau saya boleh jelaskan secara ringkas, Akib itu sebenarnya ialah anugerah kecemerlangan dan inovasi pengajaran dan pembelajaran. Anugerah kecemerlangan dan inovasi pengajaran dan pembelajaran. It is a platform for all of you, for all lecturers, untuk berkongsi ideas, dan pandangan tentang cara-cara serta kaedah inovasi yang telah anda semua jalankan di dalam kuliah, dan ianya juga dapat memberi ruanglah kepada rakan-rakan pensyarah yang lain untuk mendapat idea bagaimana engagement itu kita dapat wujudkan dengan pelajar kita. Jadi Akib ini tujuan dia ialah untuk apa? Untuk instill, memupuk budaya inovatif dan kreatif di kalangan tenaga pengajar, supaya konsep penyampaian yang bersifat transformatif itu dapat kita laksanakan. Selari dengan perkembangan teknologi yang kian pesat kan, kian memanggun ini. Jadi kita nak pastikan warga pendidik UMS sentiasa proaktif lah dalam memperbaiki dan memperbaharui cara-cara penyampaian, khususnya aktiviti teaching and learning lah, supaya ianya terus kekal relevan dalam arus IR 4.0 ini. Jadi dalam Akib ini, ianya adalah satu pertandingan ataupun anugerah. Jadi ada banyaklah anugerah-anugerah yang akan dipertandingkan. Antaranya anugerah immersive learning, anugerah seni dan kreatif, anugerah pengajaran transformatif, anugerah pentaksiran alternatif dan sebagainya. Jadi
sebagai mukadimah lah untuk tahun ini, insya-Allah di pihak PPKA kita akan anjurkan akib ini untuk tahun ini, insya-Allah sekitar November nanti. Cuma ini adalah sebagai salah satu cara untuk kita mempromosikan akib melalui sesi kopi-kopi inilah. Okey, jadi hari ini kita amat berbangga dapat menjemput Puan Haslinda Hassan daripada FPEP. Puan Haslinda ni juga sangat aktif lah dengan dalam apa ni menyertai akib ini since it was introduced back in 2020 ya. And then last year pun ada juga kan. So akib kita telah jalankan selama 2 tahun dan Puan Haslinda telah banyak menghantar penyertaan dan hari ini kita minta Puan Haslinda lah untuk berkongsi sedikit tentang projek-projek yang telah dilaksanakan sebelum ini dengan pelajar beliau. Okey, dan mungkin dapat memberi idea lah kepada rakan-rakan pensyarah untuk lebih kreatif dan inovatif supaya engagement dengan students itu kita dapat wujudkan dalam kursus yang kita jalankan. Okay, so without further delay, okay, saya serahkan sesi ini kepada Puan Haslinda untuk bercerita sikitlah mengenai inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Over to you, Kak Lin. Okay, terima kasih Dr. Amir. Okay, terima kasih juga kepada pihak PKPA sebab menjemput saya lah untuk sesi kopi-kopi ni. Okay, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk sesi kopi-kopi akib siri 1, saya diminta oleh Dr. Amir untuk berkongsi sedikit lah berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan inovasi dalam PDP dan juga diminta untuk mempromosikan akib 2022. Mana tahu tahun ni lebih banyak penyertaan daripada rakan-rakan pensyarah yang lain sebab saya nampak benda ni sebenarnya tidaklah terlalu susah untuk kita ikut, cuma mungkin bagi yang belum menyertai, dia nampak benda ni macam sukar sebab macam ada banyak benda yang kena kita compile dan sebagainya. Tapi tak apa, saya akan cuba pastikan sekurang-kurangnya selepas perkongsian ni adalah yang berminat untuk menyertai. Jadi bila banyak penyertaan tu suatu pertandingan tu macam lebih orang cakap lebih rancak lah. Tapi ini bukan rancak berdosa lah. Ini rancak yang bagus lah kan. Okey, saya akan berkongsi saya punya slide. Okey. Okey, ada kan slide dia? Okey, clear nampak. Alright. Okay, terima kasih. Ini saya kongsikan slide yang saya ambil daripada pihak PPKA jugalah. Terima kasih ya, tolong buat poster yang agak menarik ni. Nampak menarik lah kan untuk at least orang pun sukalah untuk ikut juga program ni. Kita mulakan sesi perkongsian ni dengan apakah yang dimaksudkan dengan inovasi dalam PDP. Kemudian saya akan pergi kepada slide seterusnya, iaitu perlu ke inovasi dalam PDP? Itu ada persoalan di situlah. Dan saya juga diminta untuk mempromosikan akib, akib 2022 UMS. Diminta juga memberi sedikit makluman berkenaan dengan apakah persediaan untuk penyertaan. Dan saya akan berkongsi hasil daripada penyertaan bukan setakat akib saja tapi beberapa penyertaan inovasi yang lain telah saya sertai dalam tahun lepas dan tahun sebelumnya. Dan selepas tu kita akan pergi kepada sesi sembang santai lah, kopi-kopi. Dan saya dah berjanji dengan Amir, saya cuma nak masa yang sekejap sajalah. Jadi kalau rasa lama tolong bagi hints ya. Tak naklah ambil masa yang lama sangat. Nanti kita bagi hint.
Okay, thank you Amir. Okay, inovasi dalam PDP. Sebenarnya banyak benda yang kita boleh jadikan sebagai satu inovasi dalam PDP. Okey, yang kita tahulah inovasi ni sekiranya kita membuat apa-apa penambahbaikan dan penambahbaikan tu memberi advantage atau kelebihan dan ada sumbangan, itu dikira satu inovasi. Okey, antara yang paling mudahnya dan saya rasa semua kita buat benda ni, itu blended learning. Kita gunakan Smart 3. Apa saja yang kita ajar dalam kelas, tak kisahlah kuliah online ke ataupun dulu kuliah face to face, kita ada backup dia. Okay, di Smart 2, sebelum ni Smart 2, sekarang dah Smart 3 kan. Okay, bila kita gunakan Smart 2 atau Smart 3 dan apa-apa LMS yang lain, bermakna kita sudah mengguna pakai konsep blended learning dalam PDP kita. Jadi saya rasa semua kita ni sebenarnya layak untuk menyertai pertandingan bagi kategori blended learning. Okay, cumanya mungkin sebelum ni kita tak berapa pastilah. Okay, macam mana kita nak jadikan PDP kita tu layak untuk sesuatu penyertaan. Dan seterusnya flip classroom. Okay, flip classroom ni antara satu kaedahnya ialah kita berkongsi maklumat ataupun intipati kuliah sebelum kuliah sebenar. Okay, jadi bila masuk kuliah tu, kita berbincang dengan pelajar. Itu pun salah satu contoh flip classroom. Okay, flip classroom ni juga boleh dijadikan sebagai satu inovasi dalam PDP. Okay, inovasi yang seterusnya ialah transformatif. Okay, transformatif ni dia satu kaedah PDP yang assessment atau penilaian kita tu. Okay, bila pelajar buat, dia akan rasa macam, okay, bila dia keluar daripada bila dia grad nanti, itulah keadaan sebenarnya. Okay, macam contohnya macam Dr. Intan, boleh rujuk dengan Dr. Intan nanti daripada Sains Sosial. Okay, kaedah yang beliau gunakan untuk kelas radio, saya tak silap lah. Okay, jadi pelajar ni dia merasai pengalaman sebenar. Macam mana nak duduk berkomunikasi di konti radio, nak menggunakan semua equipment untuk siaran dan sebagainya. Itu salah satu contoh transformatif. Okay, sekarang ni kita ada MOOC ataupun MOOC dan mungkin boleh gunakan juga OER. Okay, OER, kita ada platform OER di UMS. Jadi mungkin boleh gunakan platform tersebut lah. Minta pelajar berkongsi dia punya tugasan dan sebagainya di platform tersebut. Itu pun antara inovasi dalam PDP. Okay, elemen multimedia, boleh masukkan elemen role play dalam tugasan, masukkan elemen muzik, pengucapan awam, itu pun contoh inovasi dalam PDP. Minta student buat seminar dan berbagai-bagai kaedah lain yang kita boleh guna pakai dan dijadikan sebagai salah satu bentuk inovasi dalam PDP kita. Okey, ini persoalan. Perlu ke inovasi dalam PDP? Okey, kalau saya lah, saya tanya, saya jawab lah kan, untuk menjimatkan masa. Pada saya, ia merupakan satu keperluan kerana, bayangkanlah, kalaulah kita ni mengajar dah, macam saya ni tak lama sangat, tapi saya rasa saya perlulah untuk buat inovasi dalam pengajaran agar pelajar tu dia tak rasa bosan. Dan satu lagi, kita tak nak pelajar tu dia akan dah tahu, trend kita macam mana. Kalau Puan Haslinda ni, dia punya tugasan macam ni je. Kita risau, pelajar sekarang ni, mungkin junior, dia akan minta, boleh tengok tak tugasan yang dah buat sebelum ni. Dia mungkin akan ada budaya macam tu lah.
dia mungkin copy paste ke ataupun dia tengok, oh okey ini senang ni, kita just ikut je macam ni. Jadi untuk mengelakkan keadaan tersebut, setiap semester saya akan tukar saya punya kaedah, sekurang-kurangnya kaedah penilaian. Itu antara contoh inovasi lah. Okay, inovasi ni bukan cara mengajar saja. Kaedah penilaian pun kita boleh jadikan sebagai satu inovasi. Okay, saya tak letak peringkat pengenalan ni di di line yang hujung ni sebab saya rasa sekarang ni kebanyakannya lah semua boleh mengajar. Tak adalah datang mengajar tu dalam keadaan zero. Jadi semua dah ada pengalaman mengajar. Sekurang-kurangnya dah pernah jadi tutor. Jadi dia dah ada di peringkat inilah. Sedar ataupun tidak, memang kita akan melalui pengalaman kitaran hayat. Inilah saya namakan sebagai kitaran hayat kejaya. Di peringkat pengenalan, biasanya kita masih mencari apa kaedah yang sesuai untuk kita gunalah untuk mengajar, untuk berkongsi dengan pelajar kita. Okay, selepas contohnya 2-3 tahun, kita akan jadi lebih mungkin lebih hebat lah. Okay, untuk kita katalah kita hebat, sebab susah juga nanti kalau kita tak kata hebat, orang lain tak kata kita hebat, jadi kita rasa tak hebat kan. Jadi biar kita rasa macam kita hebat. Okay, sekarang kita dah ada di peringkat pertumbuhan. Okay, kita dah rasa kita boleh membuat sesuatu yang menarik perhatian pelajar-pelajar. Tapi selepas 10 tahun di peringkat kematangan ni, perlu ada inovasi lah. Kalau sebelum ni kita kurang guna Smart 2, mungkin kita cuma guna Smart 2 tu untuk upload slide ataupun untuk kita buat minta student hantar tugasan. Lepas ni, cuba tengok apa mode atau apa fungsi lain yang kita boleh guna pakai. Okay, contohnya kita boleh create laman chatting. Kita boleh chat dengan pelajar. Okay, kadang-kadang pelajar ni dia kalau dalam kelas mungkin dia rasa okay, ada yang malu. Dia malu, dia takut soalan dia tu nampak macam tak berapa nak cerdik. Tapi kadang-kadang kita tak kisah pun asalkan student bertanya dan ada sesi soal jawab, kita dah seronok sebenarnya. Tapi pada pihak student mungkin dia rasa macam dengan nanti kalau dia tanya kawan-kawan akan gelak, ataupun kita akan rasa macam soalan tu soalan biasa-biasa. Okay, masa chatting ni, ini saya pernah buat lah. Masa chatting, biasanya student dia akan tiba-tiba ramai yang jadi macam ramah tau. Maksudnya di sini dia kita kena cari kaedah untuk memastikan pelajar tu mampu untuk berkomunikasi dengan kita lah. Dan di peringkat kematangan ni juga kita perlu cari kaedah-kaedah lain. Okay, mungkin perlu tukar cara penilaian dan sebagainya lah, agar kita tak akan melalui peringkat penurunan. Sebab kalau saya lah, kalau kita dah di peringkat sini, masalahnya bukan kepada kita saja, tapi kepada pelajar-pelajar juga. Sebab kita kena fikirlah, ini tanggungjawab kita sebagai pengajar. Okay, mungkin akan rasa macam dengan kenapa kita juga yang kena tarik perhatian pelajar kan, sebab itu tanggungjawab pelajar. Tapi kita kena fikir jugalah, kita pun ada tanggungjawab juga untuk memastikan pelajar rasa selesa dan rasa ada perubahan lah dalam PDP kita. Itulah keperluan inovasi dalam PDP sebenarnya. Okay, seterusnya, saya juga diminta mempromosikan Akib. Macam apa Amir cakap tadi lah, ada berbagai kategori. Ada kategori yang
sesuai untuk kita, ada yang kurang sesuai. Jadi sekarang kita tengok mana yang sesuai dengan kita. Okay, kalau kata seni dan kreatif ni mestilah daripada pihak Astif kan. Dan kalaulah pensyarah Astif tu, kalau 5 saja pensyarah Astif masuk, saya rasa akan jadi lebih meriah sebab Astif tu berbagai-bagai kategori seni yang ada di situ. Okay. Sekiranya pensyarah-pensyarah di situ cuba untuk menyertai pertandingan sebegini, dia bukan saja mempromosikan dia punya sekarang akademi kan, dia punya akademi ataupun jabatan, tapi juga dia bagi promosi yang bagus untuk bakal pelajar ataupun prospek lah. Okay, untuk pengajaran, untuk pemohon mesti berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun. Ini sebenarnya memang ramai yang boleh masuk ni. Yalah, universiti ni dah berapa, dah 20 berapa tahun kan. Jadi yang kebanyakannya memang dah layak untuk menyertai. Yang akademi ahli akademi harapan ni memang saya tak ada harapan lah sebab saya lebih daripada 5 tahun kan. Tapi untuk pensyarah-pensyarah yang baru menyertai UMS, memang digalakkan lah untuk pendedahan dan untuk berkongsi kaedah pengajaran. Mungkin kami yang dah lama ni akan boleh tengok lah, ini cara orang muda-muda mengajar. Jadi kalau mana yang boleh diambil tu, mungkin kita semua boleh cuba bukan cedok lah, tapi kita boleh cubalah untuk PDP kita. Pengajaran transformatif, imersif. Imersif ni blended learning macam yang kita guna pakai sekarang ni. Pentaksiran alternatif dan yang kurikulum program ni. Ini fakulti patut tengoklah. Ada kurikulum program pengajian yang inovatif yang boleh dikongsi bersama dengan masyarakat, bersama dengan warga universiti dan sebagainya. Seterusnya persediaan penyertaan. Maaf, Puan Lin, boleh saya tambah sikit tentang Akib tadi tu? Boleh. Ini maybe good news lah untuk semua pensyarah. Untuk tahun ini, akhir tahun ini, insya-Allah kita akan longgarkan. Kita akan review balik dan kita akan longgarkan syarat-syarat penyertaan ini untuk setiap anugerah yang akan dipertandingkan lah, supaya dapat memberi ruang kepada semua pensyarah untuk lebih bergiat aktif dan juga mampulah orang kata untuk menyertai Akib ini kan. Sebab kita maklum berdasarkan respon sebelum ini mungkin syarat-syarat itu agak ketat. Jadi itulah yang bentuk perubahan yang kita akan buat tahun ini, supaya yang penting kita dapat banyak penyertaan dan pensyarah-pensyarah dapat berkongsi pelbagai jenis idea, inovasi dan anything lah berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran, insya-Allah. So itu yang kita akan lakukan tahun ini, dan akan ada beberapa juga penambahan anugerah yang kita akan laksanakan, kita akan includekan, termasuklah sulam dan sebagainya. Jadi itu antara pembaharuan yang kita akan buat tahun ini, dan hebahan itu nanti kita akan umumkan kemudian. Thank you. Terima kasih, Amir. Seterusnya persediaan penyertaan. Bukan untuk Akib saja, tapi untuk apa-apa pertandingan inovasi pengajaran sama ada peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa. Biasanya kita diperlukan untuk mengenal pasti apakah sinopsis projek. Sinopsis projek ni ada juga setengah tu dia minta dinyatakan sebagai abstrak. Jadi kita nyatakanlah dalam bentuk yang ringkas. Biasanya macam-macam kita buat abstrak untuk artikel,
untuk jurnal dan sebagainya. Dia punya perkataan pun dalam 150 hingga 200 patah perkataan. Jadi kita kena nyatakanlah apa projek ataupun apa kaedah PDP yang kita guna pakai. Dan seterusnya kita kena pasti objektif projek tersebut, apa rasional projek atau PDP tadi, dan juga pendekatan projek atau PDP, dan akhirnya impak projek atau PDP kepada kepada pelajar dan kepada PDP kita tadilah. Okay, ini contoh sinopsis projek yang saya telah hantarlah. Ini untuk Akib, saya tak ingat 2020 atau 21. Dia dalam bentuk dia tak adalah nyatakan dalam font tertentu dan sebagainya. Tapi ada pertandingan yang dia nak kita gunakan font tertentu dan format tertentu. Tapi kalau untuk Akib sebenarnya simple saja. Kita just nyatakanlah apa projek yang kita hantar untuk penyertaan. Dalam sinopsis tu kita nyatakanlah apa kaedah yang kita guna pakai sedikit sebanyak. Okay, ada teori tak yang kita guna, dan apa kesimpulan daripada projek tersebut. Jadi kita nyatakan dalam sinopsis. Jadi bila penilai tengok, dia dah tahu, oh okey, projek ni macam ni, macam ni, macam ni. Dan selepas tu dia akan pergi tengoklah ke hal-hal yang seterusnya. Okay, untuk rational projek pula, projek ni, penyertaan ni ialah untuk khusus yang saya ajar semasa semester 2 2019-2020. Oh, hari ni 18 hari bulan kan? Maksudnya dah 2 tahun yang lepas bila dibuat pengumuman PKP. PKP kita tak boleh buat kelas face to face. Okay, saya boleh bayangkanlah masa tu ramai yang rasa macam susah. Okay. Sebab yelah sebelum ni kita face to face kan, tiba-tiba kita kena perlu 100% switch to virtual, online. Okay, ada setengah tu yang masih tak tahu macam mana nak guna Meet, okay, macam mana nak guna Webex, macam mana nak guna Smart Tree UMS. Kita ada big blue button di situ kan. Okay, masa semester kedua tersebut, okay, pada pandangan saya lah, PDP Maya ataupun virtual class atau online class masih di peringkat pengenalan. Okay, ini kepada saya. Okay, untuk pensyarah lain mungkin kata, lah sebelum tu kami pun guna. Tak bising-bising pun. Okay, tapi pada saya benda tu masa semester 2 tu memang peringkat pengenalan. Sebab sebelum tu saya tak pernah buat kelas online. Kelas kalau buat pun kita buat, saya buat asynchronous yang saya just masukkan maklumat dalam Smart Tree, itu saja. Tapi kelas secara online memang saya tak pernah buat. Okay, masa tu saya dapat kenal pasti yang saya sebagai penyampai ada masalah dan penerima juga ada masalah dari segi menyesuaikan diri. Sebab itu memang dikira sebagai norma baharu lah. Dan saya nampak ada juga jurang komunikasi. Jurang komunikasi daripada segi, sebelum ni pelajar kalau dia nak jumpa, dia message dan dia datang office. Dia jumpa face to face. Especially masa tugasan berkumpulan. Tapi masa PKP tu, kita buat online kelas tu, tugasan berkumpulan memang susah. Sebab pelajar ni dia tak boleh, antara dia pun dia tak boleh nak buat meeting secara bersemuka. Meeting online pun kadang-kadang ada masalah sebab masa tu lah tiba-tibanya ada yang cakap, oh ada masalah
line, internet tak bagus dan sebagainya. Okay. Disebabkan kekangan-kekangan ni lah, saya mengenal pasti saya perlu membuat sedikit inovasi terhadap penilaian berkumpulan kepada pelajar saya. Sebab masalah-masalah ni lah masih di peringkat pengenalan, wujud jurang interaksi dan juga kekangan untuk merasai pengalaman sebenar. Okay, masa ni kita kesian lah dekat pelajar dan juga dekat diri kita pun kita kesian juga sebenarnya. Okay, daripada situ kita tengoklah, kita kena pasti apa objektif untuk menjawab permasalahan untuk masalah tadi tu. Okay, jadi antara objektifnya kita nak pastikan PDP secara maya bersifat lebih efektif dan interaktif. Okay, kemudian model ASK4C yang telah saya kenal pasti ni saya gunakan untuk menyelesaikan penilaian tugasan berkumpulan. Dan akhir sekali, untuk apa-apa penyertaan PDP, kita kena kaitkan dengan CLO, PLO. Sebab kita sekarang dalam OBE kan, OBE sistem. Jadi untuk khusus ni, contohnya yang khusus ni lah pemasaran perkhidmatan ni, pencapaian PLO 8 atau CLO 3 dia untuk menganalisa konsep dan proses pemasaran perkhidmatan. Dan pelajar mampu mengemukakan idea inovatif berkaitan dengan aktiviti pemasaran perkhidmatan bagi kursus ini. Saya cuba pastikan pelajar masih mencapai CLO 3, PLO 8 walaupun dalam keadaan maya atau virtual. Dan seterusnya kita perlu terangkanlah bagaimana projek ini direka bentuk. Ini ikut kursus sendirilah. Kita kena pastilah bagaimana kita membentuk penyampaian untuk kelas tadi. Bagaimana proses dia. Kita kena nyatakanlah bagaimana projek ni akan membantu. Akan menyediakan pembelajaran yang bermakna kepada pelajar. Untuk kursus ni sebenarnya saya minta pelajar buat drama pendek. Drama pendek ni ilham dia daripada masa tu Erma Fatimah dia ada satu drama pendek di YouTube, Login, something macam tu lah. Dan saya tengok konsep tersebut dan saya minta pelajar bila menjawab tugasan tu, dia kena cuba guna pakai kaedah tersebut. Jadi dia ada kemahiran barulah. Kemahiran menjawab, bukan saja menjawab persoalan tugasan tadi, tapi juga dia dapat buat dia dapat ilmu baru jugalah. Dia boleh editing, kemudian dia boleh buat skrip untuk drama tersebut. Sebenarnya masa ni saya saya cuba buat sesuatu yang boleh mengembirakan pelajar lah. Kita tahu kan tempoh awal-awal PKP tu dia agak stres lah. Kita cuba pastikan pelajar ni dia tak terkebelakang. Walaupun dalam keadaan yang agak kritikal. Inilah yang ASK4CV. A tu ialah attitudes, skills dan knowledge. 4C, communicative, collaborative, creative, critical reflection dan V ialah value. Saya cuba pastikan dalam setiap tugasan yang saya berikan kepada pelajar tu, konsep atau model ni akan diguna pakailah. Pelajar dia mampu menzahirkan sikap-sikap yang positif lah dalam memastikan dia mencapai PLO tadi. Kemudian pada masa yang sama dia
Mempamerkan skills atau kemahiran dan semestinya knowledge lah. Dalam kita buat apa-apa pun, knowledge tu memang penting. Sebab bila dia tamat pengajian, knowledge yang orang akan tanya lah kan. Kalau dah grad pemasaran, biasanya dia akan tanyalah ilmu pemasaran apa yang dia dah belajar. Sekurang-kurangnya kalau kita buat satu penilaian tugasan yang lain sikit, harap-harapnya pelajar tu dia akan ingat lah kan. Kalau katalah case study biasa je, kemungkinan dia pun mungkin akan bertukar dengan subjek-subjek lain juga. Untuk apa-apa penyertaan pun, kita kena tengok lah. Sekarang ni, sekarang tak susah kan. SLT tu memang kita buat di awal semester. Jadi kita cuma ambil sajalah. Untuk tugasan ni, agak-agak berapa jam kita peruntukkan kepada pelajar kita. Nyatakanlah di situ. Contohnya di sini 54.4 jam. 54 jam lah. Pelajar perlu sediakan masa dia untuk menghasilkan tugasan ini. Daripada segi impak dia, daripada segi kognitif dan juga saya nampak dari segi efektif pun ada impaknya untuk tugasan ini. Saya tunjuk satu lagi contoh. Ini yang saya hantar untuk projek sebelum masa 2020 lah. 2020 blended learning ataupun imersif teradun. Imersif teradun ni, masa semester ni saya minta pelajar pembentangan dalam bentuk poster. Biasanya dia bentang di kelas seperti biasa, tapi untuk semester ni saya minta dia buat poster di library. Dan penilai saya jemput Puan Marja dan juga Cik Zuraidah. Pelajar ni dia bila ada penilai luar, biasanya dia akan lebih behave tau. Dia kalau kita yang nilai, kadang-kadang dia buat ada yang setengah biasa-biasa je kan. Jadi kita ambil penilai luar dan kita akan nampak ada perbezaan di situ. Walaupun ini semester yang sebelum PKP, tapi saya banyak gunakan Smart 3. Masa ni masih Smart 2. Saya minta pelajar buat bila dia poster tu bukan hanya dia bentangkan di library, dia juga kena masukkan di Smart 3 dan rakan-rakan lain akan undi mana poster yang bagus dan sebagainya, dan kita bagi hadiah lah kan untuk yang dapat markah tinggi tu. Dan saya gunakan juga chat room di Smart 2 untuk berkomunikasi dengan pelajar. Itu semua kena nyatakan lah. Dah kita kata kelas ni blended learning, jadi bagaimana kita blend antara bersemuka dan juga gunakan Smart 2 tadi. Antara pertandingan yang saya start tahun lepas ialah iCompact 2021. Ini Politeknik Muazzam Shah. Dia simple saja. Dia tak perlu apa-apa pembentangan. Kita cuma perlu sediakan poster yang telah ada format tertentu. Bila kita submit poster ni, dan dia akan nilai lah. Tapi ada juga pertandingan yang poster kita hantar dan kita juga perlu membentang. Contohnya yang saya sertai anjuran Mas Mesri yang di tengah ni.
Dan yang poster yang ini Akib 2020. Okay, Akib 2020 pun kita perlu hantar poster dan juga ada pembentangan. Okay, ini antara contoh-contohnya lah. Okay, dalam apa-apa pertandingan, perlu juga disediakan pembuktian. Okay, kalau kita kata, okay, kita ada buat penilaian berbentuk poster, pembentangan poster. Okay, adalah bukti dia. Ini contoh bergambar lah. Dan kalau kita kata, okay, kita buat kelas berbentuk forum. Inilah bukti dia. Jadi sekarang dah senang sebenarnya. Apa saja gambar yang kita ambil, kita letakkan saja di Facebook. Jadi kalau kita nak dapat, nak hantar apa-apa pertandingan, atau nak ikut apa-apa pertandingan, kita ambil saja gambar-gambar yang telah kita simpan tadi tu. Okay, dan pembuktian yang, okay, selain daripada gambar-gambar tadi, okay, mungkin ada komen-komen daripada pelajar tersebut di media sosial. Itu pun kita boleh simpan. Okay, satu lagi, untuk penyertaan untuk AKRI, anugerah, AKRI? Anugerah Kecemerlangan. Okay, yang peringkat nasional tu, banyak sesi-sesi perkongsian yang saya ikut, dia benda-benda ni banyak membantulah. Okay, bila pelajar tu dia menunjukkan yang dia appreciate apa yang kita buat, okay, ada point di situ. Okay, ini bukanlah nak menunjuk-nunjuk, tapi dia sebenarnya normal lah kan. Kalau katalah orang cakap, okay, saya bersyukur mendapat pensyarah sekian-sekian. Kerana pensyarah tersebut telah berkongsi sesuatu yang mampu saya guna pakai masa bekerja dan sebagainya. Dan kalau sebut nama tu, memang kita akan mestilah rasa gembira, terharu dan sebagainya kan. Jadi kalau ada pembuktian sebegini, simpanlah. Ini bagus ni untuk kita punya portfolio. Ini saya maklum balas di WhatsApp. Saya simpan-simpanlah. AKRI, Anugerah Khas YB, Menteri Pendidikan Malaysia. Ini suasana dalam kelas. Semua ni boleh dijadikan sebagai pembuktian lah untuk apa-apa penyertaan dalam pertandingan inovasi pengajaran. Okey. Untuk tahun ini, untuk siapa yang berminat lah, selain daripada Akib kan, Politeknik Sultan Abdul Halim ni, dia memang tiap-tiap tahun dia buat iCompact, dia buka penyertaan untuk iCompact dan ada berbagai-bagai kategori. Biasanya kalau untuk kategori yang sesuai dengan kita ini ialah pengajaran dan pembelajaran lah. Tapi sekiranya ada fakulti, ada kursus yang sampai mampu mengeluarkan produk, tak kisahlah produk virtual ataupun produk yang tangible, dia ada kategori dia. Dan saya rasa bagus kalau kita cuba masuk pertandingan sebegini. Ini untuk CV dan juga untuk portfolio kita. Dan nanti tunggulah pengumuman untuk Akib 2020. Dan macam Amir cakap tadi, dia akan adakan kategori-kategori baru. Jadi mana tahu kita boleh cuba kategori tersebut. Ini antara hasil penyertaan. Bolehlah kalau saya nak masukkan dalam CV saya ataupun dalam portfolio saya. Kata tak banyak tapi ada. Dan selain daripada tu, bila kita dah aktif sedikit dalam benda-benda begini, adalah sekali-sekala dijemput untuk
berkongsi kaedah PDP. Itu pun sesuatu yang baguslah untuk kita namakan sebagai portfolio lah. Okay, sekarang ni saya punya saranan lah. Okay, cuba setiap daripada kita buat portfolio. Portfolio ni sesuatu yang okay, mungkin sekarang ni kita nampak benda tu macam apa kan? Tapi ada satu masa nanti benda tu akan jadi sesuatu orang kata added value untuk pensyarah. Sebelum ni kalau portfolio ni mungkin kita tengok okey kalau untuk model kan dia kena ada portfolio dia lah, letak gambar-gambar dia. Tapi kalau pensyarah lain lah kan. Kita masukkan benda-benda sebeginilah. Okey, sekurang-kurangnya orang nampak okey. Dalam tempoh 10 tahun, 20 tahun kita dah mengajar ni, ini hasil dia. Kita boleh berkongsi. Ada masa yang kita mungkin boleh kongsikan portfolio kita tu dengan orang lain. Mungkin sebelum kita dengan pensyarah-pensyarah yang baru join ataupun untuk bila keadaan macam ni lah. Mungkin tiba-tiba orang jemput untuk bagi sesi perkongsian dan sebagainya. Okay, jadi cubalah pelan-pelan kita buat portfolio kita. Okay, itu saja. Okay, sekian dan terima kasih kepada pihak PPKA kerana menjemput saya. Dan saya percaya bahawa seperti Imam Syafi'i dia pernah berkata bahawa barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia haruslah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat juga harus dengan ilmu. Okay, maksudnya di sini ilmu tu akan memberi kebaikan bukan sahaja di dunia tapi juga di akhirat nantilah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi ni kalau orang guna pakai, pahala tu akan sampai jugalah kepada kita. Okey. Sekian, terima kasih. Okey, Cik Amir, jom Terima kopi-kopi. kasih Puan Naslinda atas perkongsian yang sangat menarik mengenai inovasi dalam PDP. Saya tertariklah dengan model yang diceritakan tadi tu kan, Ask for CV tu. Tapi kalau sebelum saya bertanyakan soalan lanjut, mungkin saya buka dulu ruang kepada rakan-rakan pensyarah sekiranya ada yang ingin bertanyakan soalan atau melontarkan apa-apa pendapat berkaitan dengan inovasi dalam PDP. Silakan sekiranya ada. Tak apa kalau malu, email saya pun tak apa. Mungkin sambil kita menunggu tu, saya ada satu soalan lah tentang Ask for CV tadi tu kan. Jadi itu adalah model yang dibentuk untuk menjawab kepada CLO tadi tu kan, which is CLO 3 ke kalau saya tak silap tu, untuk service marketing. Adakah model itu dibangunkan khusus untuk menjawab CLO 3 sahaja ataupun dia ada juga kaitan dengan CLO 1 dan 2? Macam mana? Okey, terima kasih Cik Amir. Dia lebih kepada CLO 3 sebab dia melibatkan yang 4C tadi tu. Yang ada communicative, collaborative, critical thinking, kan. Jadi untuk CLO 1 tu dia kurang sesuai lah. Untuk CLO 1 tu kalau ASK tu okey. Kita ambil yang ASK saja. Tapi kalau Ask for C tu dia lebih kepada menjawab CLO 3, PLO 8 atau mana-mana PLO yang lebih kepada kerja berkumpulan lah. Mungkin ada yang nak bertanya kan tentang Akib ini, tentang CLO tu kan. Tadi Puan Haslinda ada cakap, okey, untuk kita masuk dalam mana-mana kategori pertandingan ini, perlu menjawab kepada CLO kan. Jadi adakah perlu melibatkan ketiga-tiga CLO ataupun salah satu CLO saja pun dah cukup? Biasanya dia akan minta, okey, contohnya macam Akib pun dia nyatakan sekurang-kurangnya satu. Maksudnya kita boleh pilih lah. Dia biasanya dia tak akan minta kita
uh, mapping ataupun pergi kepada semua CLO. Dia Hmm. satu atau dua pun dah cukup. Jadi dalam mana-mana anugerah, kategori anugerah sekalipun, ini mungkin maklumanlah untuk semua pensyarah. Tak perlulah menjawab kepada ketiga-tiga CLO tu, kan? Asalkan salah satu penilaian itu dapat menjawab salah satu CLO pun itu dah boleh, itu dah cukup kan? Dan itu Ya, dah boleh dan kira, sekarang kita dah ada yang OBE punya tu. Lupa yes. saya cakap. Kita boleh juga pembuktian tunjukkan yang daripada sistem OBE tu dan juga daripada kita punya, okey sebelumnya PK07 kan, sekarang dah apa yang dia punya borang tu nama dia? PKP. Ah, borang tu pun kita boleh maklumat tu pun kita boleh tunjukkanlah sebagai pembuktian yang pelajar kita dah mencapai apa yang telah kita assess kepada mereka. Okey, so mungkin ini menjawab soalan Puan Ana tu lah kan, tentang Ah, bahagian pembuktian. Disebabkan sejak pandemik kita telah jalankan secara ah, online, bagaimana kita nak jadikan itu sebagai bukti? ah, bukti itu dan juga kita boleh kita screenshot lah. Okay, maksudnya masa pembentangan pelajar kan. Kita ada screenshot kita punya masa pembentangan ataupun kita buat link kepada pembentangan pelajar tadi. Saya rasa Itu ini pun mungkin ada kaitan dengan apa yang Puan Lin cakap tentang start bina kita punya portfolio lah kan, hmm, teaching portfolio. Maksudnya since walaupun kita buat everything online, we take the initiative by recording everything lah kan, kita screenshot everything kan. betul. Itulah maksudnya portfolio. Saya rasa itulah antara cabaran kita lah. Mungkin ada setengah kita yang just focus on teaching saja, Hmm, tapi kita tak properly apa ni document kita punya teaching and learning tu kan sepanjang 14 minggu tu. Okey, ini saya rasa ini pun antara kekangan kita lah. Ada hmm, setengah kita mungkin kadang-kadang saya sendiri pun saya tak berapa rajin nak record everything kan. So kadang-kadang filing pun berterabur. So itu yang saya fikir mungkin apa yang Puan Lin maksudkan tadi untuk memudahkan tugasan kita untuk melengkapkan borang tu nanti, it is best to start a proper documentation lah kan, proper database ke ataupun proper filing yang merekodkan segala setiap aktiviti PDP kita dalam kuliah lah sepanjang minggu tu kan, sepanjang 14 minggu tu. Yang mana benda tu sangat membantu. End of the day, bila apa ni kita nak isi borang nanti mudah untuk kita isi ya. borang tersebut lah kan. Nak mudah untuk kita tulis sinopsis projek, tujuan projek dan sebagainya. Dan lampiran itu pun kita sudah sedia ada kan sebab kita sudah screenshot everything. Betul. So those yang aktif dalam social media, contohnya dalam Facebook ataupun Instagram, mungkin ada banyak advantage lah. So you Hmm. just refer balik kepada you punya posting-posting lama tu kan. And then just retrieve saja benda tu daripada you punya social media and uh, lampirkanlah dalam borang tu nanti. Okay. Satu lagi cadangan saya kalau yang aktif di namanya Facebook lah kan. Okay, di Facebook kan kita boleh create album. Okay, kalau malu untuk takut orang tengok kan, just me sajalah macam kita set lah. Benda tu kita je boleh tengok. Tapi kita letakkan semua di situlah dalam satu album. Contohnya, okay, semester 1, 2021, 2022. Untuk subjek apa kan. Letakkan semua di situ. Ah, gambar-gambar ke, dokumen dan sebagainya, letakkan di album tersebut. Tak apalah kalau tak nak public ataupun orang nampak. Ya, saya tahu, setengah orang dia rasa benda ni macam nanti orang kata macam nak menunjuk ke apa kan. Jadi, kita set lah me. Kita je yang boleh nampak benda tu. Tapi next time kalau kita nak retrieve, senang. Benda tu dah ada di situ. Itu salah Okay. satu cara yang boleh dibuat lah. Apa ni Dr. Fazlinda ada tanya, kalau nak submit by assessment ikut CLO assessment tu lah kan? Ya. Okay. Just follow CLO tu sajalah. Okay. Kita biasanya yang senang tu kita ikutlah, okey kalau katalah projek tu kita nak tunjukkan untuk tugasan individu. Okey, katalah CLO 2 kan. Okey, jadi kita concentrate CLO 2 je lah. Kalau yang biasa CLO 3 tu untuk kumpulan kan. Kalau kita untuk CLO 3, kita concentrate yang CLO 3 tu saja. Ataupun mungkin Yang boleh dua-dua.
Yang ask for CV tadi tu, the model that you explained just now kan, adakah itu berpandukan kepada teori-teori yang berkaitan marketing sebelum ni? Macam mana? Tak, dia bukan teori pemasaran, dia lebih kepada teori pengajaran transformatif. Dia Okey. memang daripada Vince. Dia apa? Dia yang introduce the teori. Saya suka teori tu, model tu sebab sebenarnya dalam OBE kan, especially on pentaksiran, okay, sebenarnya apa juga bentuk assessment methods yang kita buat, sebaik-baiknya kita berpandukan kepada beberapa falsafah lah dan juga teori, supaya bila kita ada panduan daripada whatever philosophies atau teori begini, benda ini sebenarnya merupakan satu guidance kepada kita untuk make sure bahawa kita punya assessment method itu adalah sejajar dan betul dan memang in line dengan CLO kita. Because end of the day, what we want to achieve is our CLO. Kan? Bukan sekadar bagi student grade A, B ataupun C. Itu yang paling penting lah. So on our side, as a lecturer, yang paling penting ialah apa kita punya base kita. Asas kita dalam kita wujudkan assessment method tersebut. Jadi disebabkan itulah Ask for CV ini telah banyak membantu pelajar lah untuk memahami dengan lebih baik, kan? Bukan setakat faham, saya fikir students pun turut enjoy lah the learning environment, kan? Dan juga end of the day Puan Haslinda sendiri dapatlah the so called the real engagement with the students, although kita tidak berjumpa secara face to face, kan, online. Kan? So benda itu banyak membantulah dari segi pencapaian CLO tersebut. Dan saya tak peliklah kenapa model ini, kaedah ni dapat banyak pengiktirafan lah daripada pertandingan yang Puan Haslinda join sebelum ni, termasuk Akib. So this is I think one valuable information lah for all of us lecturers involved dalam PDP. Mungkin kita boleh start implement cara yang sama mengikut kaedah masing-masing lah kan. Mungkin tak semestinya perlu ask for CV. Mungkin you guys have your own methods kan. Ikut kesesuaian kursus dan CLO masing-masing. Yang penting jangan menyusahkan diri kita sendiri kan. Yang penting kita selesa itu dan students pun enjoy dengan kita punya kuliah. And then another thing yang saya suka ialah you involve penilai luar kan apabila menilai tugasan-tugasan pelajar ini. Macam Puan Lin cakap tadi, mungkin pelajar sendiri dah tahu dah cara kita. Oh, Cik Amir punya style memang dulu sampai sekarang sama saja kan. Dia mesti akan tengok part itu. So kalau kita lah yang menilai, kita lah yang mengajar, kita nak menilai, mungkin pelajar tu macam dia dah tahu dah kita punya trend tu kan. And then tidak ada excitement di situlah kan. Tapi bila melibatkan penilai luar ni, the aura is different. Sebab students tu mungkin tak kenal kan, tidak berapa familiar. Cara mana, apa background dia. So students mungkin akan lebih prepared lah and lebih serious dalam membuat tugasan tersebut. And what's even more interesting is that you use the reward system bah. Kan, reward system yang mana students yang buat tugasan baik, you bagi reward kan, hadiah dan sebagainya, which further instill dia punya motivation, engagement dengan you and the kuliah itulah. So I think that's another way of innovation kan. Itulah walaupun nampak kecil tapi sebenarnya itu inovasi juga. Dia tak semestinya inovasi ni penghasilan sesuatu whatever products kan. Kita tidak refer kepada products tetapi sekecil-kecil benda lah walaupun sekadar bagi reward kan kepada students, that is part of innovation. Mungkin benda inilah yang kita kena perlu fahamkan supaya kita lebih orang kata mudah untuk set what's the best methods untuk kita menilai pelajar-pelajar kita. Alright. Thank you very much Puan Lin. Ada soalan lain daripada peserta? Nanti kita akan share rakaman ini, kita akan bagi link dan kita akan share rakaman kepada semua peserta lah. Okay, don't forget to sign your the link untuk attendance. Mewakili pihak PPKA, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Puan Haslinda Hassan di atas kesudian
berkongsi idea dan inovasi lah dalam PDP, dan thank you very much kepada semua peserta yang sudi meluangkan masa hadir pada hari ini. We will not stop here. Okay, akan ada beberapa siri lagi untuk kopi-kopi Akib selepas ini. The next one will be on the 30th of March. Kita akan ada penceramah lain yang akan menceritakan aspek lain dalam inovasi dalam PDP. So I hope we can meet again in the next 2 weeks time, dan insyaAllah hopefully kita dapat lebih participation dalam Akib nanti insyaAllah. Sebelum kita mengundurkan diri, mungkin kita boleh sama-sama on kamera sekejap untuk sesi bergambar, kalau boleh. Ya, ramai yang mau berguru ni dengan Puan Lin. Kan? Okay. Okay, siapa yang ambil gambar? Kak Linda ke? Saya ambil, Kak Linda pun ambil, tapi saya kira lah ya. Okay, Kashfi, thank you. Alright. Lagi buka kamera. Okay, get ready. 1, 2, 3. Smile. Sekali lagi. Alright. Thank you. Thank you, Kak Right, thank Linda. you everyone. Selamat berkuliah, selamat ber-PDP Terima kasih dan selamat semua. selamat berinovasi dalam PDP masing-masing. InsyaAllah semoga dipermudahkan dan kita jumpa lagi dalam kopi-kopi yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua.